Seorang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Selamat pagi saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Jadi diharapkan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera pagi ini, insya-Allah. Dan saya doakan agar urusan tuan-tuan dan puan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya sihat saja, alhamdulillah. Cuma biasa pagi ini, hari ni kami satu rumah ni semua buat live. Tak adalah semua. Saya dengan rumah saya lah. Rumah saya tu dah sibuk, dah start buat live juga untuk sekolah dia kan. So dia di bilik sebelah tengah live tu, saya di sini. So itulah rutin kami hari demi hari setiap pagi, InsyaAllah. Jadi tuan-puan doakan semoga urusan guru-guru kita yang di luar sana yang bersemangat untuk membimbing, memberi ilmu, mencurahkan ilmu kepada pelajar-pelajar, ialah mungkin anak-anak tuan-tuan perempuan. Jadi kalau nak dipikirkan pengorbanannya tu tuan-puan, tak terkata lah. Tuan-puan boleh bayang kot lah macam mana kita nak buat live dengan budak-budak, yalah, darjah 1 yang baru nak mulakan alam persekolahan. Okey. Jadi kat situ kena ada satu usaha yang sangat gigih, ya. Dari segi penyediaan slide-nya dan sebagainya, cara nak interact dengan budak-budak tu bukan senang tuan-puan. Siapa yang cikgu kat sini tahulah. Nak pula yang sekolah rendah kan, online ni, entah apa jadi kita pun tak tahu. Tapi itu sahaja usaha yang terdaya yang boleh kita buat. Jadi selebihnya mak ayah juga kena mainkan peranan lah. Jangan duk main sibuk judge orang itu ini, tu tak molek lagi tu kan. Duk judge, cikgu ni apa ajar macam ni, apa macam ni, tak sampai lah cikgu ni ajar. Dia itulah, kena saling memahami lah. Dengan wabak yang berlaku ni, apa jua keadaan pun kita kena redha dan tabah, kita kena terima lah. Kesian lah nasib kan anak-anak kita, cucu-cucu kita ni. Saya mikir juga, orang rumah saya pun siap nanya macam mana dia nak buat live ni. Orang rumah saya ngajar sekolah rendah. So yalah, saya pun tak tahu, sebab saya pun tak adalah pengalaman yang banyak mengajar pelajar sekolah rendah ni. Pernah lah dulu sekali dua, tapi perik juga rasanya tu kan. So tuan-puan yang menonton ni mungkin ramai di kalangan cikgu, tahulah macam mana periknya tu. So kita sekarang ni cuba ke arah yang lain sekarang ni. Sistem pembelajaran ni tak mustahil sampai satu hari nanti tak ada dah offline ni. Wallahualam, mungkin boleh berlaku begitu. Sampai satu tahap bila kata belajar je online, belajar je online, dah tak ada dah istilah jumpa depan-depan ni. Kalau ada pun mungkin berapa persen je lah. Okay, tak mustahil kita akan ke arah itu. Kalau memandangkan pada ni lah, ini saya bercerita memandangkan dengan apa yang berlaku lah. Andai kata Allah tarik wabak ni, insyaAllah kita akan meneruskan kehidupan kita seperti dulu kan, datang kelas ni biasa. Yang online lah kan. Maksudnya yang pelajar-pelajar ni boleh datang sekolah macam biasa. Jadi insyaAllah sama-sama kita doakan lah. Okay, para frontliner kita, barisan hadapan kita, baik nurse-nya kan, semualah. Okay, semua yang terlibat ni kita doakan agar dipermudahkan urusan mereka, insyaAllah. Baik, jadi sahabat-sahabat yang baru masuk, dah makin ramai sikit ni, bantu saya untuk share dulu. Macam biasa boleh tuan-puan, bantu saya untuk share dulu. Dan tuan-puan boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing. Boleh buka pada muka surat 26. Okay, muka surat 26. Hari ini kita akan sambung dua ayat. Ayat 175 dan 176. 175 dan 176. Boleh nah? Nikah pun online juga Ustaz. Itulah.
Ya, betul Puan Nur Jaafar. Bukan semua orang berpengalaman. Okey. Ya, betul. Mana ada mereka dididik untuk mengendalikan orang kata pedagogi dan metodologi itu kan secara online. So itu adalah satu cabaran yang baru. Maknanya untuk melaksanakan tu dia adalah satu benda yang baru. Menyampaikan is okay. Okay, cara penyampaian mungkin okay, tapi nak mengendalikan online tu adalah satu benda yang berbeza. So ianya satu cabaran yang besar. Kan macam saya dululah nak mula-mula buat live kecut perut tuan-puan. Kan risau nak cakap apa di depan kamera ni, duduk bilik seorang-seorang ni ada kamera seketui depan ni kita nak berinteraksi dengan orang ni bukan senang. Jadi itu memang satu cabaran sebenarnya ya. Baik, so tuan-puan boleh tuliskan di ruangan komen. Pada pagi ini kita sambung dua ayat 175 176 insyaAllah. 175 176 tuliskan di ruangan komen. Pastikan semua dalam keadaan yang bersedia insyaAllah. Embun Yusuf tergelak. Apa tergelak tu? Bunyi lorak perak ke apa? Pro tak adalah pro. Repek-repek juga kadang. Okay. So tuan-tuan puan, tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini. Sebelum tu macam biasa, tolong tajdid niat masing-masing. Sama-sama kita perbetul, perbaiki niat kita semula. Ingat, niat kerana Allah. Kita nak ngaji Quran ni kerana Allah, dan kita mohon pada Allah agar Allah lembutkan lisan kita, permudahkan kita untuk mendalami ilmu Quran ni. Okay, kita mohon pada Allah agar dia lancarkan ni lisan kita ni. Dan doa juga pada Allah agar kita sentiasa berlapang dada dengan apa yang berlaku. Kan, kalau ada teguran, kita betulkan. Jangan marah. Alright, kena berlapang dada lah. Boleh nak? Baik, insyaAllah kita dahulukan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, jadi untuk hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, ayat 175, ayat 176, muka surat 26. Okey, permulaan ayat kita ni ulaikal ladzi ya. Ulaikal ladzi. So siapa yang ada Quran boleh fokus rujuk pada Quran. Yang tak ada boleh tengok pada di paparan skrin lah. Boleh Okey, yang baru masuk, waalaikumsalam insya-Allah. Baik, jom kita mulakan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sama-sama kita lihat pada ayat Quran yang ingin dibacakan ini. Okey, tarik nafas, kita baca dulu sama-sama seperti biasa, kemudian baru kita terus pada sesi bedah membedah. Baik, sedia semua? Kita baca pelan-pelan, kuatkan suara. Tarik nafas, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Okey, tuan-tuan puan-puan, selesai bacaan kita. Jadi, apa kita nak buat ni? Jom kita teruskan untuk sesi membedah. Okey, pastikan semua bersedia dengan alat tulis masing-masing, peralatan bedah. Okey, dengan buku notanya Quran lah. Saya pun tak tahu macam mana tuan-puan punya kaedah tu, yang kat rumah tu. Ada nota ke ataupun conteng atas Quran ke, terpulang. Masing-masing punya cara. Okey. Baik, jom. Kita mulakan Yang baru masuk, jangan lupa tekan butang share kat bawah tu. Belah kanan, belah kiri tu. Baik. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Tuan-tuan puan, baik. Kat sini satu harakat sahaja. Mat badal ke? Bukan. Okey, hamzah ni satu harakat sahaja. Dan waw yang kita tengok sekarang ni bukan waw mad. Bukan waw mad. Okey, ini adalah huruf ziyadah, huruf tambahan. Yang mana ianya wajib ada pada penulisan tetapi tiada pada bacaan. Okey, macam mana nak tahu? Ianya akan terlihat pada 3 huruf mad. Alif, waw, ya. Dan di atasnya ada simbol bulat tu lah. Bulat ni, nampak ni? Jadi itulah dia, huruf ziyadah. Cara untuk kita kenal, ada simbol bulat tu pada 3 huruf, iaitu alif, waw, ya. Kalau tak ada bulat tu, huruf mad. Kalau ada bulat, huruf ziyadah. Apa itu ziyadah? Tambahan. Wajib ada pada penulisan, tiada pada bacaan. Baik. So kat sini kita baca satu harakat. Ula. Itu sahaja. Kemudian lam di sini kita kena panjangkan dengan kadar 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Sebab simbol ombak bertemu hamzah. Okey, ombak bertemu hamzah kena panjang 4 atau 5 harakat. Mad wajib muttasil. Ulaika kalladhi. Huruf kaf dari atas terus loncat masuk pada lam yang bersabdu ni. Dan di tengah-tengah ni tuan-puan, saya ingatkan sekali lagi, ini adalah kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Ustaz ni asyik ulang je, tak penat ke Ustaz? Saya takkan penat ulang benda yang sama. Sebab apa? Tuan-puan pun tahulah sebabnya. Ilmu ni kena diulang-ulang. Dah ingat tak apa. Tapi kita bagi. Saya sebut ni supaya orang lain yang mungkin ada baru yang join. So kita berikan kefahaman kepada mereka. Boleh? Huruf kaf ni dalam dia kepala huruf kaf, bukan hamzah. Ulaikal ladzi. Okey, dah masuk dalam lam bersabdu ni, huruf zal tu kena keluar ke hujung lidah. Sikit je tuan-puan. Di antara gigi atas dengan gigi bawah. Itu je. Ulaikal ladzi Okey.
V ni tadi kita dah cerita kan, keluar hujung lidah, kemudian kena panjang 2 harakat lah. Sebab apa? Ada ya mad kat sini. Ya mad. Okay, so panjang 2 harakat. Kemudian na, nun baris atas. Na ni masuk terus pada shin yang mati di sini, shin yang sukun. Nashta, 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 nashta. Begitu. Boleh? Baik, huruf ta baris atas ta. Ra dibaca dengan tebal. Huruf waw baris depan dhammah, muncungkan bibir mulut. Wu. Ulaika allazina tarawudda. Alright, huruf waw masuk terus pada huruf dha ni, dha yang bersabdu. Yang ni tuan-puan huruf ziyadah. Yang ni saya tak color kan. Yang ni huruf ziyadah. Ada pada tulisan ke ada pada bacaan. Hamzah wasal. Dalam keadaan menyambungkan bacaan, kita tak perlu fikirkan tentang hamzah wasal tu. Betul kan? Jadi itu sebablah masuk terus pada dha ni. Okay, terus masuk pada huruf dha. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Baik. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalala. Okey. Sekarang ni kita dah tahu dah. Nak baca ni kena masuk kan? Betul ke? Nashtaraw ad-dha. Cuma huruf dha ni tuan-tuan puan pastikan kawal bunyi dengan baik dan jaga sifatnya. Sifat apa? Sifat tebal. Tebal tuan-tuan. Okay, sifat tebal pada huruf dha. Tarawudda, tarawuddala. Dia susah sikit. Tapi kena praktis selalu lah. Boleh tak? Ulaika allazina ishtarawuddala, tarawuddala. Dha. Ada isunya takut nanti tak sampai bunyi tu. Okey? Tarawuddala, tarawuddala, tarawuddalata bil huda. Tarawudda. Dha. Tu bunyi dia. Okey? Jangan bunyi tertukar dengan huruf dal ataupun kita mengurangkan tebal pada dha tu. Macam mana jadi dia? Nashtarawuddala, kan? Ulaika allazina ishtarawuddalata bil huda, kan? Lemah sifat tu. Susah sikit tuan-tuan. Saya pun rasa susah kat sini. Dia kena kerja keras sikit. Ulaika allazina ishtarawuddalata, tarawuddalala. Kena kerja keras sikit. Boleh ke? Kalau kita kurang, kita buat halal-balai je, itu yang jadi ulaika allazina ishtarawuddala. Dia jadi do. Tapi bunyi yang kita nak dha. Do dengan dha beza lah. Tarawudda dengan tarawudda beza, kan? Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan kita cuba. Dia memang kena kerja keras sikit kat sini. Dia sebab daripada waw tu nak masuk kat dha tu kan. Dhalalata. Baik. Selesai kita menebalkan huruf dha ni. Pada lam ni kita jangan lupa panjangkan 2 harakat lah. Mat asli. Okey. Yang baru masuk ahlan wa sahlan, saya ucapkan jangan lupa untuk share. Bantu saya share. Kita sama-sama sebarkan ilmu Allah ini. Boleh nak? Terima kasih. Dhalalata bil huda. Dhalalata bil. Latabil. Kat sini alif lam qamariyah. Ni hamzah wasal. Kemudian ada lam yang sukun. Latabil huda wal adha. Huruf ha kacang.
Ni hal simpul lah sebenarnya. Kan baris depan hu, kemudian dal baris atas, panjangkan 2 harakat. Ni alif mad. Okey, alif mad kecil ni sebelumnya baris atas. Wal azaba. Wal azab. Wal alif lam qamariyah. Wal azab. Wal azab. Wal azab bil maghfirah. Huruf ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Wal'a. 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 Tengah kerongkong tuan-tuan. Okey, pegang di tengah kerongkong ni. Wal'a. Wal'a. Jangan tertukar dengan huruf hamzah. Wal'a. Ataupun dia memang nak sebut ain, cuma tak cukup. Tak cukup dia punya rencah tu. Wal azza, dia bunyi sengau tu. Wal azza, azza. Kita bukan nak bunyi a, itu bunyi hidung tuan-tuan. Wal azza, wal a. Ni kerongkong kita. Ingat, huruf ain tidak ada kaitan dengan hidung. So tak akan berlaku unsur sengau ataupun dengung pada sebutan ain. Ingat tu. Okey, wal a, wal a. Kalau bunyi maksudnya ada kesilapan lah tu. Okey, kita cara nak dapatkan tu, tutup hidung. Tuan-tuan perempuan tutup hidung, sebut ain. Kalau bunyi jelas, bunyi clear, lancar, maknanya sebutan dah okey lah tu. Tapi kalau kita sebut ada unsur sengau sikit, wal azza, ada bunyi sengau tu, maknanya kena repair sikit. Okey, kena repair. Wal azza. Huruf zal keluarkan hujung lidah. Sikit di antara 2 gigi, gigi atas dan gigi bawah. Sikit je. Sa pula. Sorry, huruf zal. Za. Wal azab bil maghfirah. Babil, ba baris atas, bil alif lam qamariyah, maghfirah. Maghfirah. Jangan mara. Mara ni dia jadi tawallud, dia jadi beranak bunyi dia tuan-puan. Ataupun erti kata lain, lantunan lah, qalqalah kan. Tak mau mara. Bil contoh wal azab bil wal azab bil maghfi itu jelas tu bunyi tawallud tu. Tak mau. Maghfirah. Dia bunyi tu dia hampir je tuan-puan. Dia lebih kepada kita lah, sebab kita yang baca. So kita akan rasa. Sebab apa yang terzahir daripada bacaan kita itu, kita tahulah. Sebab kita yang keluarkan, kita tahu apa yang kita nak sebut. Alright. So point dia, jangan mara. Kan. So macam mana konsisten kan bunyi dia? Maghdu ghairil maghdubi alaihim. Boleh? Ghairil maghdubi. Jangan tertukar dengan huruf kha. Itu pun kena hati-hati juga. Kha macam mana? Maghdu. Ada kadang-kadang segelintir daripada kita yang confuse huruf ghain dengan kha ni. Jadi kena hati-hatilah. Okey, maghdu. Dia nak sebut ghain, dia tahu dia sebut huruf ghain, tapi ada sedikit bunyi-bunyi huruf kha tu. Kadang-kadang dia terkeluar kat hujung tu. Kan? Dia bergabung. Kalau tanya sebut huruf apa tu? Gha. Sebut huruf apa? Gha. Dua-dua dia sebut. Okey? Jadi hati-hati. Wal azab bil maghfirah. Gitu. Jelas ke ni? Boleh nak? Baik.
dah tabiat akan jadi juga ustaz tu. Jadi tabiat tu lah kita kena buang. Okey, kena biasakan yang betul. Okey, kena biasakan yang betul. InsyaAllah. Jelas ke? Baik, saya baca balik. Tuan-puan boleh dengar dulu. Kemudian nanti kita ulang balik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtaraw الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. Gitu. Boleh tak? Alif kecil atas ya dal. Alif maksurah, betul. Puan Suti tolong jawab Thank you. Okey, boleh kita baca dulu sama-sama. Sedia semua? Gambar tak berapa clear. Kena keluar balik tuan. Kena check balik. Itu internet. Dia kalau tak clear tu internet sendiri tu. Cuba kawan-kawan, tuan-tuan perempuan yang ada masalah gambar kabur ke, suara tak dengar ke tiba-tiba, keluar balik, cuba masuk balik. Tu internet tu. Sebab saya punya kat sini saya ada bacaan. Okey, bacaan untuk internet ni. So far setakat ni okey lagi. Boleh Baik, sama-sama kita mulakan dengan bismillah. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Okey, boleh. Alright, waalaikumsalam yang beri salam. Masuk dulu, main jemput duduk tempat banyak lagi tuan-tuan. Boleh share dulu, ajak lagi kawan-kawan lain Okey, kita sambung. Fama asbarahum 'alan nar. Fama huruf fa baris atas. Fa panjang. Nampak ni ada simbol mad, selepasnya ada huruf hamzah dan pertemuan itu berlaku dalam dua kalimah. Maka di sini disebut sebagai mad jaiz munfasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Ma satu perkataan, asbarahum satu perkataan. Fama asba. Okey, huruf sad yang mati kat sini sepastinya kena tebal tuan-puan. Betul kan? Kena tebal. Cuma yang tebalnya pada sad. Huruf hamzah baris atas jangan tebal. O. Jangan elakkan bunyi o. Macam mana o tu? Fama asba. Asba. Kita tak perasan tu kadang-kadang. Kan? Bukan os. Bunyi hamzah macam mana? Hamzah pada atas kan? Jadi selesaikan dulu bunyi hamzah macam biasa. Baru masuk pada huruf sad yang mati. Fama asbarahum. Dapat tak bunyi dia? Ya. Jangan terpengaruh dengan tebalnya huruf sad tu. Yang tebal pada sad sahaja. Fama asba. Buat banyak kali tuan-puan. Ikut. Okey. Asba.
Dan tuan-puan kena buat juga macam mana contoh kesalahan. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari kesalahan. Asba. Beza kan? Asba. Pastikan bunyinya asbarahum 'alan nar. Begitu. Boleh ke? Barahum. Ba dari atas, ra dari atas, hum. Ra kena tebal. Okey? Ra kena tebal. Asbarahum. Mim mati bertemu ain, izhar syafawi. Jelaskan mim mati, jelaskan makhraj, jelaskan sifat. Hum. Okey, kasih disiplin sikit bunyi dia. Asbarahum. Hum, jangan hum. Dia bukanlah salah apa pun. Cuma itulah kata disiplin tu. Tu saya sebut disiplin tu. Disiplinkan bunyi dia. Asbarahum 'alan nar. 'Alan, huruf ain sempitkan pada bahagian kerongkong. Ni tengah kerongkong kita. 'Alan. Lam terus masuk pada nun. Ni alif lam syamsiah. Okey, alif lam syamsiah. Dan bila kita berhenti pada ra, okey, nak kena baca tebal ke nipis tuan-tuan dan puan? Ni, bila kita berhenti ni, nak baca tebal ke nipis? Lama dah tak tanya pasal ra ni. Cuba jawab sikit. Kasih hujah sekali. Boleh? Ra tu, bila kita berhenti dia jadi apa? Tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Okey, waalaikumsalam Tuan Pozi. Tak ada suara pula. Keluarkan dulu. Keluar dulu, masuk balik. Tapi kalau dia tak dengar, macam mana dia nak dengar saya cakap ni kan? Mungkin seseorang boleh tolong respon kan kepada sahabat kita Tuan Pozi. Dah okey. Okey. Dah okey lah. Kenapa tebal tu? Mana geng-geng kita? Kita satu. Bukan kita dua, kita satu. Hari tu baru belajar kan. Kita tak masuk lagi bab ni. Sorry. Hari tu bab nipis lah. Tebal ke nipis? Nipis macam mana? Tebal macam mana? Nanti saya tunjuk contoh. Okey, yang baru masuk ahlan wa sahlan, boleh share dulu. Kita target 300 hari ni, boleh? Tebal sebab Naur. Puan Zurina apa tu? Naur. Tolong eja Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi tak dinafikan, memang sahabat-sahabat kita, tuan-tuan perempuan yang sedang menonton ni memang di kalangan orang yang betul-betul istiqamah, yang betul-betul memberikan tumpuan sepenuhnya. Masya Allah. Mungkin bukan dengan saya, mungkin tuan-puan dengan guru-guru tuan-puan sebelum ni kan. Jadi saya jawab lah terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudi memberikan respon. Barulah suasana tu wujud. Barulah saya tidak rasa bersendirian. Cewah. Ayat tak boleh belah tuan-tuan. Baik, so alan nar. Tadi soalan saya, ra ni bila kita nak berhenti, bila kita nak waqaf, apakah sifat yang akan terjadi padanya? Ra tu akan jadi tebal ke nipis? Itu soalan saya. So jawapannya tebal tuan-tuan puan. Jawapannya tebal. Baik. Saya akan bunyikan dulu macam mana tebal dan macam mana bunyi nipis. Okey. Fama asbarahum 'alan nar. Huruf ra tebal. Nar.
tebal ataupun nipis pada raw ni 100% atas kawalan kita. Saya ulang sekali lagi. Tebalnya pada raw ataupun nipisnya pada raw, semuanya adalah bergantung kepada kita. 100%-nya adalah daripada cara yang kita lakukan, teknik kita. Baik, jadi tebal ni macam mana? Dia kena try and error, tuan-puan, nak dapatkan bunyi dia. Alan nar. Roti. Kalau kita sebut roti, biasa je roti. Tapi kalau tebal, roti, rumah. Nampak tak? Itu contoh tebal. Apa lagi? Rambut. Okey, nak praktik bunyi tebal tu, nak nampakkan kat mana yang dimaksudkan tebal tu. Okey. Rumah, roti, rindu, ratu. Nampak? Kalau kita Melayu, ratu, rindu, rambut, macam tu. Okey. Jadi kalau nipis macam mana? Nipis macam ni, tuan-puan. Macam kita sebut, cuba tuan-puan sebut R. Huruf R. Cuba sebut. Sebut 3 kali. R. Standard. R. Kalau raw nipis, dia lagi nipis daripada huruf R tadi. R. Jadi kalau kita nipiskan pada raw ni, dia jadi macam mana? Alan nar. Tu nipis. Tebal. Nar. Beza dia apa? R dengan R. Dah macam burung bunyi dia, tuan-puan ya. Tapi itulah kaedahnya. Okey. Rindu. Baru nipis. Ri. Sebab sesuai dengan ejaan dia lah. Dia punya apa nama? Apa kita sebut? Suku kata dia tu. Ri kan? Rindu. Okey, rambut. Takkan kita sebut rambut. Jadi macam kalimah pasir kan? Kalau kita sebut pasir. Tu biasa. Pasir kan? Tapi kalau nak nipisnya pada raw, contohlah kita nak convert kan? Pasir. Tu nipis. Maknanya nipisnya sebutan raw dalam Al-Quran ni, dia tidak sama seperti vokal consonant ni. Kita ngaji bahasa Melayu ni. Lain. Pasir. Kan? Pasir. Tak cukup lagi. Pasir. Ni, kita punya ni, terbuka ni. Pasir. Teknik dia, tuan-puan, untuk kita menyempurnakan raw yang nipis ni. Okey, untuk mereka yang mungkin rasa tak tahu macam mana kaedahnya ni, rahang kita ni jatuh kan. Kasrah ni kan, kasrah ni baris bawah, maksudnya pecah. Kita punya rahang ni kita jatuhkan dia. Ri. Alan. Ni ceritanya kalau nak buat nipis lah Kalau tebal, kita tebalkan dia. Alan nar. Kalau nipis, alan nar. Tuan-puan dengar pun rasa macam tak kuat, tak kukuh bunyi dia. Okey? Boleh ke tuan-tuan perempuan? Right? Fama asbarahum 'alan nar. 'Alan nar. Nar. Tebal. Kena buat banyak kali ni supaya kita faham betul-betul. Boleh dah? Okey. Jadi
Adakah berdosa jika nipis dibaca tebal, tebal dibaca nipis? Dia tak berdosa. Itu adalah kesalahan tersembunyi. Lahnu khafi. Lahnu khafi. Dia tetap kesalahan, tapi dia tidak melibatkan sehingga berlakunya pertukaran makna ayat. Sebab yang kita sebut tu masih lagi huruf ra, cuma ketepatannya kurang. Okey, jadi kepada mereka yang tak belajar, tapi walaupun dia kesalahan tersembunyi tuan-puan, nak tak nak kita kena ada usaha lah untuk belajar kan. Cuma kalau pada guru-guru Quran, guru Al-Quran guru Quran, kalau baca tebal nipis tu tak betul, dia adalah satu perkara yang aib lah. Itu aib di kalangan ahli qurra. Dalam sekumpulan ahli Al-Quran, kalau ada orang yang melakukan lahnu khafi ni, ianya adalah satu benda yang aib. Cuma kita faham lah, kita ni orang Melayu kan. Kita ni orang Melayu, kadang-kadang kita walaupun kita mengajar, tapi dalam masa yang sama kita pun belajar. Jadi dari situlah kita dapat sikit-sikit. Cuma kena ada daya usaha yang lebih lah. Bila kata nak mengajar ni, so kena ada kefahaman yang kukuh. Kena ada kefahaman yang kukuh dan solid, supaya maksudnya kena solid lah kan. Sebab nak bagi orang faham macam mana. Itu je. Kalau guru Quran pun lemah pada sifat-sifat huruf, so apa beza dengan orang awam yang nak belajar Quran? Orang awam yang dah boleh baca Quran, cuma dia nak kemaskan makhraj, nak kemaskan sifat. Kalau yang ajar pun tak ada benda tu, so dua-dua tu sama je lah. Faham tak maksud saya? Dia macam tu. Saya bukan kata Ustaz Adi lah paling hebat. No. Tak. Tuan-tuan jangan salah faham. Saya nak bagi tahu benda realiti. Kan? So kena tahu, bila nama pun yang mengajar, so dia kena lebih lah. Itu yang kata guru mutqin. Istilahnya guru yang mutqin. Okey, guru yang mutqin. Saya bila dengan guru-guru saya sebelum ni, dia kata ingat apa? Dia kata ingat ustaz-ustaz Allah semua, kalau nak jadi guru Quran ni pastikan jadilah yang mutqin. Okey. Dan ada satu level lagi, jadilah guru murabbi. Melahirkan murabbi. Guru yang dia tahap murabbi ni macam mana? Dia mengajar seseorang itu sampai orang tu lagi hebat daripada dia. Macam tu. Mengajar seseorang tu sampai orang tu lagi hebat daripada dia. Itu. So bezalah. Dalam jenis-jenis guru ni pun banyak lah levelnya. Saya ni pun kira level yang paling rendah lah tuan-puan, nak bandingkan orang lain. Saya boleh ala-ala gitu, boleh lah. Bantu sikit-sikit. Kalau kata nak cerita bab-bab yang lebih-lebih tu, saya pun tak sampai tahap tu lagi lah. Saya ni kalau nak duduk dalam kelompok Quran ni, guru-guru Quran ni, saya ni kira paling, orang tak apa, adik-adik lah orang kata. Paling cedui. Itu cedui. Bahasa orang muda. Boleh nak? Okay. So jom sambung balik. Dapat ke bunyi ni? Alan nar ni. Tebal Saya baca sekali lagi. Saya itu ulang balik. Fama asbarahum alan nar. Begitu. Okay. Satu. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Fama asbarahum 'alan nar. Begitu. Boleh tuan-tuan? Clear ke ni? Okey, baik, alhamdulillah. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. Baik. ذلك بأن ذا, huruf zal baris atas kena panjang 2 harakat. Ni ada alif mat di tuan-puan. Okey, ada alif mat kecil ni. Nampak ni? Alif mat kecil ni. Jadi kena hati-hati. Baca 2 harakat Zalika bi anna Allah. Huruf kaf baris atas. Ka, dan saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang baru pertama kali dengan saya pada hari ini.
Dalam huruf kaf ni adalah kepala huruf kaf, bukan hamzah. Okey. Zalika, zalika. Huruf kaf dalamnya tu kepala huruf kaf, bukan hamzah. Okey, boleh? Zalika bi baris huruf ba baris bawah, bi hamzah baris atas, a, kemudian nun yang bersabdu musyaddadah, nun bertasydid. Biasa banyak istilah kita dengar kan, tasydid, musyaddadah, sabdu. Sabdu lah paling familiar pun. Jadi nun yang bersabdu kita kena gunnah, kena dengung dengan kadar 2 harakat. Zalika bi anna Allah nazzalal bi anna Allah, kalimah Allah kena tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, iaitu pada nun tu. Tengok nun ni baris apa? Baris atas kan? Jadi tuan-tuan dan puan, dia samalah macam keadaan kat sini tadi yang saya cerita panjang lebar pada huruf dad ni dan pada huruf sa ni. Bila kita nak menebalkan pada sesuatu huruf ataupun pada perkataan tu, jangan kita terpengaruh, kita bawa pengaruh tu pada huruf-huruf yang lain. Macam ni kan, tuan-puan pun dah tahulah saya nak sebut apa ni. Huruf nun baris atas bunyinya na. Bi anna, selesaikan yang tu dulu. Zalika bi anna na. Dah rasa clear, dah okey, baru masuk pada kalimah Allah. Bi anna Allah nazzalal nallah. Pisahkan bunyi tu, pisahkan sifat. Nun nipis, na. Lam pada kalimah Allah tu yang tebal, na, nallah. Jangan nallah. Beza kan? Bi annallah, no. Bi anno, no. No dengan na beza. Nallah dengan nallah. Nallah dengan nallah beza tuan-puan kan? Zalika bi anna Allah nazzalal kitab. Dapat tak? Okey, clear pada kalimah Allah, huruf ha baris atas, ha nazzala. Ha nazzala. Huruf zai ni tak perlu keluarkan hujung lidah ni, huruf zai tuan-puan. Okey, lidah duduk dalam. PKP, ingat. Stay at home. Lidah tu. Zalika bi anna Allah nazzalal kitaba lal alif lam qamariyah. Nazzalal kitab, ta 2 harakat ni alif mat. Babil ba baris atas, ba baris bawah, bi, tapi masuk terus dalam lam yang sukun kat sini, lam yang mati. Bil dapat ke ni? Zalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Gitu. Boleh ke ni? Dapat ikut ke? Yang baru masuk, silakan share dulu. Boleh? Okey, haqq. Kat sini adanya sifat qalqalah, lantunan. Qalqalah apa? Kubra ataupun akbar, dua-dua betul tuan-puan. Untuk qalqalah ni, saya pun ingat-ingat lupa, saya pernah cerita ke tidak. Qalqalah ni dia dipecahkan banyak.
dia banyak, ada beberapa pendapat lah. Maknanya ada qalqalah, okey, yang diceritakan ataupun di dalam sebahagian kitab yang mengatakan dipecahkan kepada dua sahaja, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ada yang sampai 3, dan yang 3 inilah yang masyhur di kalangan orang Melayu kita ni. Qalqalah akbar, betul kan? Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Jadi sebenarnya kalau ikut asalnya ada 2 je, sughra dengan kubra. Dan macam mana boleh adanya pecahan yang ketiga, iaitu akbar ni? Iaitu ketika mana kita berhenti pada huruf qalqalah yang 5 tu dalam keadaan ianya bersabdu macam ni. Sebab dia bersabdu. Tetapi dari segi lantunannya tu sama je tuan-puan. Okey, lantunannya tu sama je, level dia sama, tak ada yang berubah pun. Yang beza sughra. Okey, yang beza sughra. Tapi kalau kubra dengan akbar sebenarnya sama sahaja. Kalau kita kata, kalau tuan-puan pernah belajar sebelum ni, mungkin guru-guru kan, ustaz-ustazah tuan-puan pernah sebut, kalau akbar ni dia paling besar. Cuma kita kena faham, yes, paling besar. Tapi besar di situ bukanlah membawa maksud besarnya kadar lantunan itu melebihi dengan qalqalah kubra macam ni tuan-puan. Ni. Bunyi level dia sama je. Bil haqq shiqaqin ba'id. Ba'id. Bil haqq. Bil haqq. Yang nak menampakkan akbar tu ialah pada sabdu tu sebenarnya. Bukan pada lantunan yang terhasil tu, pada sabdu. Bil haqq. Kita tahan sikit suara. Sebab apa ada sabdu kat situ? Sebab itu didatangkan istilah akbar tu, supaya kita berhati-hati. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Tu haqq. Nampak tak tertahan tu suara kita? Bil haqq. Kita lantunkan tu sama je macam qalqalah kubra, tak ada beza pun. Didatangkan istilah akbar itu untuk menampakkan adanya sabdu pada huruf qaf, itu sahaja. Bil haqq tu yang tertahan tu, bil haqq. Bil haqq. Nampak? Bil haqq. Okey? Bukan kata bila kata akbar ni, bila bersabdu je lantunan je makin besar. Itu adalah satu kefahaman yang kurang tepat, tuan-tuan. Bil haqq. Bil haqq. Sebab mana-mana huruf yang bersabdu memang kita akan tahan sekejap, betul tak? Contoh macam kita baca ni, Zalika bi anna Allah nazza. Nampak? Nazza. Cuma kita kurang dengar sebab huruf zai ni dia bersifat rakhawah, suara yang terlepas. Nazza. So suara tu mengalir je. Macam huruf qaf ni, dia huruf syiddah, dia tertahan. Sebab tu kita dengar macam bunyi dia lambat. Bil haqq. Haqq. Sebab suara kita tertahan. Kemudian kita nak lantunkan dia balik. Bil haqq. Tapi bukan kita yang buat-buat dia. Bil haqq. Kan? Bil haqq. Boleh faham ni maksud saya? Bukan kata tahan tu, tahan kita yang buat dia, tidak. Dia akan jadi secara tabi'i. Secara tabiatnya apabila kita faham sifat syiddah, iaitu suara yang tertahan pada huruf qaf. Bil haqq. Cuba tuan-puan matikan huruf qaf. Alq. 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 Suara kita tertahan kan? Selepas selesai saja syiddah itu, maka barulah datang qalqalah. Alqa. 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 Begitu. Pening dah. Kau okey lagi? Okey. Jadi yes, istilah akbar ni adalah khusus kepada huruf qalqalah yang bersabdu. Cuma apa point yang saya nak sebutkan kat sini ialah level
pada qalqalah kubra, level pada qalqalah akbar adalah sama. Istilah ini datang bagi membezakan satu ada sabdu, satu lagi tak ada sabdu. Itu sahaja. Boleh faham ni tuan-puan? Okey? Boleh faham ni? Bil haqqa. Walhal kalau huruf bersabdu memang suara kita, kalau kita perasan dia ada henjutan sikit. Jadi yang kita dengar tu bunyi henjutan lah. Dan dalam masa yang sama pula ada je sifat suara yang tertahan. Begitu. Pada sifat huruf qaf lah. Jadi kalau kita gabungkan semua ni, kefahaman pada makhraj, fahamnya pada sifat, insyaAllah, maka akan terhasillah bunyi yang baik. Kita akan faham lah. Kita akan faham lebih lagi. Mungkin sekarang ni kita faham tapi agak terhad. Sebab mungkin kita kurangnya pemahaman pada sifat huruf tu sendiri. Kan? Maksudnya kita tak tahu keseluruhannya. Tahu pun sikit-sikit kan. Ada yang kita boleh catat tu. Alhamdulillah lah. Boleh ke ni? Baik, Alhamdulillah. So itulah bunyi dia. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Tu je. Dan yang paling penting, jangan matikan ataupun jangan bunyikan qalqalah itu dengan bunyi hamzah. Itu. Kat situlah paling kena jaga. Bil haqq. Tak mau bunyi o kat belakang tu. Bil haqq. Qa. Dia hampir kepada bunyi baris atas tuan-puan. Level qalqalah ni pun banyak. Ada yang mengatakan lantunan yang terhasil tu hampir kepada bunyi baris atas. Maksudnya semua, bila jadi je semua bunyi baris atas. Haqqa. Nampak? Dia bunyi baris atas. Bukanlah haqqa, itu jelas lah bunyi atas, tapi hampir kepada bunyi baris atas. Bil haqqa. Bil haqqa. Ada yang kedua pun, pandangan yang kedua, bila kita berhenti pada qalqalah itu mengikut baris sebelumnya tu. Mengikut baris sebelumnya. Jadi itu jarang kita dengar orang buat macam tu kan. Dan yang ketiga, yang ketiga ialah kesalahan lah, iaitu bunyi hamzah. Itu paling tak tepat sekali lah. Okey. Bunyi hamzah. Bil haqq. Bunyi o kat belakang. Ba'id. Bunyi kat belakang tu, itu sangat-sangat tidak tepat lah. Okey. Boleh ke ni? Faham? Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Qa. Bukan qa. Bukan e. Benda ni kita akan dapat bila kita selalu praktis dan sampai satu tahap kita sendiri rasa macam macam tu. Boleh nah? Puan Atikah Farziana Surya. Yes. Naam, tepat sekali. Okey. Boleh ke? Dan huruf qaf ni kan huruf isti'la, huruf tebal. Sebab tu bunyinya tebal. Kalau macam dal ni, la fi shiqaqin ba'id. 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 Dia takkanlah jadi ba'id. Kan? Itu bunyi tebal tu. Sebab huruf dal bukan huruf tebal. Okey? Tapi insyaAllah pelan-pelan. Tuan-puan cuba dapatkan dulu kan. Dapatkan kefahaman dulu. Dari sudut praktikal, tuan-puan boleh cuba bila-bila masa. Cuba praktik. Kan? Lepas tu pendengarkan pada guru masing-masing. InsyaAllah kalau okey, Alhamdulillah. Gitu je. Baik, kita baca sama-sama sekali lagi. Zalika bi'an. Ready? Okey, 1, 2, mula. Zalika bi'anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq.
Boleh? Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Boleh? Bunyi macam hamzah guana, Ustaz. Bunyi hamzah ni bunyi bukan? Bunyi ni sangkut. Bunyi bunyi tu. Qul huwallahu ahad. Tu. Yang saya buat ni bukan bunyi hamzah. Kalau hamzah macam mana? Qul huwallahu ahad. Belakang tu bunyi cekik tu. Tu. Qul huwallahu ahad. Tu belakang Allahu samad. Bunyi tu tak mau. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Huruf ba dan jim. Ta macam mana qalqalah kubra dia, Ustaz? Samalah. Mahita. Huruf ta. Kalau jim al-hajj. Yang penting jangan bunyi hamzah. Hita belakang tu. Okey. Huruf ba azab. Syadidul azab. Bukan b. Okey. Boleh ke? Ada pada jim ada. Puan Zurina, pada jim ada. Pada qaf, pada ba. Ada je pada huruf lain. Bukan pada qaf sahaja. Lena? Bila waqaf jadi qalqalah wusta. Wusta tu istilah yang datang kemudiannya. Okey. Ada yang kata wusta, ada 4. Dan wusta ni pun banyak juga kategorinya. Ada yang kata isti'la pada huruf isti'la. Wusta pertengahan. Jadi sebenarnya basicnya daripada 2 tu je. Okey. Yang saya cerita ni adalah asas lah. Kalau saya sendiri mengajar pun saya akan cerita yang 3 tu je. Saya takkan libatkan wusta tu. Mungkin ada yang pertama kali dengar qalqalah wusta. Wusta ni wasat, pertengahan. Tapi hakikat dia tetap kubra. Itu je. Tak ada apa yang membezakan pun. Okey. Dia bukan menjadi keutamaan. Kalau tidak, berlega dalam kitab-kitab tajwid kita ni. Boleh ke? Ustaz, macam mana level lantunan antara qalqalah sughra dan kubra? Sughra dan akbar. Sughra sudah tentu biasa sahaja. Contoh macam ni ada tak dalam ni? Tak ada dalam ni. Contoh macam surah Al-Ikhlas, kan? Qul huwallahu ahad. Ahad itu qalqalah kubra. Allahu samad, qalqalah kubra. Lam yalid. Qalqalah sughra ni dia lebih santai bunyi dia. Dia layan je bunyi dia. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu qalqalah sughra. Wa lam yulad.
Qalqalah kubra. Lam yalid wa lam yulad. Sughra ni dia santai je. Lam yalid wa lam yalid wa lam yalid wa lam. Tak perlu kita tekan lebih. Lam yalid wa lam yalid wa yalid. Lam yalid wa lam yulad. Beza level pada sughra kubra ni sebenarnya setiap orang takkan mampu buat bunyi sama seketul tu. Sebab tu pentingnya talaqi tuan-tuan. Kalau guru kata okey, khalas, selesai. Itu je. Lain orang levelnya takkan sama buat tu, percayalah. Paling-paling pun dia mirip je. Nak kata sama tu takkan jadi. Cuma bila faham konsep, insya-Allah dia akan menghasilkan bunyi yang baik. Itu sahaja. Okey? Dah tu cerita pasal qalqalah. Kita sambung lagi. Kalau tuan-puan rasa benda ni penting, kita akan rasa kelazatan, kemanisan dia lah bila kita baca nanti. Kalau tuan-puan rasa alah qalqalah, tak habis-habis qalqalah, tak habis-habis cerita qalqalah. So, kita takkan dapat apalah, itu sahaja. Okey? Kita tengok demand kita. Kita nak benda tu kita dapat. Tak nak tak dapat lah. Boleh tuan-puan InsyaAllah pelan-pelan. Wa innal ladzi, huruf waw baris atas wa, hamzah baris bawah i. Wa innal ladzina ikhtalafu. Wa innal, nun bersabdu dengung kadar 2 harakat, wajibul ghunnah. Nalla terus masuk pada lam, idgham syamsi, masuk idgham masuk. Huruf zal baris bawah. Wa innal ladzina ikhtalafu. Nakhtalafu, huruf kha, jaga baik-baik. Nakhtalafu. Wa innal ladzina ikhtalafu. Nakhtalafu. Ustaz nak muncung ke pada kha ni? Tak perlu. Tapi kalau mereka yang dalam fasa belajar, baru lagi nak belajar, bolehlah nak muncungkan sikit bibir tu atas tujuan belajar peringkat awal. Tapi kalau boleh elakkan. Sebab apa? Bila kita muncungkan, lagi mudah untuk kita mendapatkan hasil bunyi tu. Wa innal ladzina dengan kita memuncungkan tu, dia membawa bunyi tu. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, ingat, bukan saya kata kena muncung, sebab huruf kha bukan huruf bibir kita, so tak ada kaitan. Kha ni daripada makhraj apa? Ni, kerongkong, so tak ada kaitan dengan bibir. Okey, tahan jari kita ni. Wa innal ladzina ikhtalafu, tahan bibir, ambil jari ni, tahan. Wa innal ladzina ikhtalafu, bibir tak muncung pun memang jadi je, sebab huruf kha bukan huruf bibir. Dia daripada pangkal ni, hujung kerongkong. Sorry, bukan pangkal, hujung kerongkong. Daripada pangkal, tengah, hujung kerongkong. Dan ianya adalah huruf yang tebal, isti'la. Pangkal lidah tu akan naik sehingga sentuh pada daging lembut tu, lelangit tu, hujung belakang sekali tu. Wa innal ladzina ikhtalafu fil. Okey, tahan mulut, bukan tahan mulut, tahan ni, ambil jari ni, tahan bibir kita ni, nak ngelakkan muncung tu. Okey, saya faham kha ni pun antara huruf yang isu lah, susah nak sebut kan. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi nakhta. Boleh ikut huruf kha. InsyaAllah pelan-pelan cuba tuan-tuan pelan-pelan cuba. Talafu, ta baris atas, lam baris atas, fu 2 harakat.
bibir kena muncung tak fu? Kenalah sebab ada baris depan. Jangan dah tahan pula. Talahu. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita tahan fu tu daripada muncung, takkan terhasil lah bunyi. Ya, cuba tutup. Ambil ni. Tala okey. Bila kena tang fu tu, talafu, kita tahan dia. Tak boleh lah. Sebab huruf fa bukan huruf fa sebenarnya. Mana-mana huruf yang berbaris hadapan, ingat tu. Mana-mana huruf yang berbaris hadapan, sepastinya bibir kita akan memuncung. Ingat tu. Okey. Wa innal ladzina ikhtalafu cuma tak payah buat-buat lah. Bila kata muncung tu janganlah dibuat-buat. Talafu kan, terjongoi depan tu kau beritahu, tak maulah. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Fil fu dua harakat. Okey. Ni waw mad, ni alif ziyadah tuan-puan, huruf tambahan tak payah baca, buat tak tahu je. Okey, diam je, abang dengan dia. Buat nohin je orang Perak kata, nohin. Alright, fil alif lam qamariyah ataupun izhar qamari, fil kitabi ta nipis saja. Fil kitabi lafi fil kitabi lafi shiqaq. Ta dua harakat, alif mad. B baris bawah B. Lafi fi dua harakat, mad asli. Ni ya mad sebelumnya fa berbaris bawah. Huruf shin shi. Qaf tebal selamanya. Shiqa. Jangan shiqa kan. Huruf kha okey, semangat. Kena tangka tu lemah bunyi, tak mau lemah. Okey. Macam mana bunyi lemah? Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shiqa. Tuan-puan dengar pun getik aja dengarnya. Ya. Shiqa bunyi, tak mau shiqa. Shiqa. Wa in, okey, lafi shiqaqin ba'id. Lafi shiqaqin shiqaqa tebal. Tak mau bunyi qa kan. Orang Perak kata getik mendengarnya. Kan bunyi-bunyi manja tu. Shiqaq. As-sifatu al-ngada-ngada. Tak mau buat tu tuan-puan. Okey. Disiplinkan bunyi dia. Fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Jelas ke? Huruf qaf pada atas tebal Huruf qaf baris bawah, tanwin ni. Asalnya tanwin ni shiqaqin. Tetapi disebabkan tanwin bertemu dengan ba, maka berlakulah iqlab kat sini. Jadi baris dua di bawah ni tuan-tuan dan puan, qin ni asalnya dua baris di bawah. Dua baris. So satu tu dihilangkan, digantikan dengan mim. Nak menunjukkan adanya unsur qalab, ada unsur tukaran kat situ. Tukar daripada bunyi tanwin itu kepada mim. Jadi pelaksanaan dia macam mana? Kaedah nak membunyikan tu, tutup bibir bersahaja. Lafi shiqaqin. Tutup bibir bersahaja. Bersahaja ni maknanya apa? Lemahkan pegangan di antara dua bibir. Bibir atas, bibir bawah lemahkan. Qimba. Kalau tutup secara sempurna, shiqaqim. Boleh ke tak? Boleh tuan-puan. Tapi saya cenderung untuk yang pertama lah. Okey.
Sebab apa nak samakan dengan bacaan ikhfa syafawi tu nanti. Shiqaqin ba, shiqaqin ba, shiqaqin. Tutup bibir, tapi pegangan di antara dua bibir itu lemah. Bukannya kita tutup secara sempurna. Qim, qim, qim. Nampak beza bunyi dia. Okey? Boleh ke? Okey. Wa in, saya ulang balik tuan-puan. Okey, tak apalah, kita habiskan dulu. Shiqaqin ba, pada atas ba. Aid. Okey, hujung ni dal qalqalah kubra. Aid. Ingat, jangan bunyi d hamzah. Ba'id. Ba'id. Okey, boleh. Dan dalam masa yang sama kat sini ma'arid lisukun lah. Ma'arid lisukun 2, 4, 6. Okey. 2 boleh, 4 boleh, 6. Ustaz, macam mana nak bezakan bacaan iqlab dengan iqlab dengan idgham ma'al gunnah? Mim ada beza tak? Tutup bibir secara sempurna. Idgham bi gunnah, tutup bibir secara kamil, sempurna. Macam wa imma nun mati bertemu mim kan, contoh wa imma, tutup bibir secara sempurna. Beza lah. Okey. Jelas ke ni? Shiqaqin ba'id. Okey. Yang kata nak tutup sehelai kertas tu, itu terpulang. Itu cara lain tu. Itu furjah. Okey. Iqlab ni pun banyak cerita. Tak apalah, nanti ada masa saya kongsikan. Okey, cara kita menyesuaikan untuk hukum iqlab dengan ikhfa syafawi ni, dia terbahagi lagi. Dia ada furjah, dia ada itbaq. Itu lain pula ceritanya. Furjah ni buka mulut, yang kata boleh sumbat kertas tu kan. Cuma saya ambil daripada guru saya sendiri, iaitu dibaca secara itbaq, maksudnya tutup. Itbaq ni maksudnya tutup. Okey, itbaq ni maksudnya tutup. Tutup apa? Tutup bibir mulut kita. Kalau furjah, kita akan buka bibir kita. Macam mana? Shiqaqin. Ni, terbuka ni. Shiqaqin. Saya tidak ambil kaedah tu dengan guru saya, maka apa yang saya kongsikan ni adalah cara itbaq, bukan itbaq sifat tu. Okey, itbaq ejaannya sama, cuma membawa maksud yang berlainan lah. Itbaq ni maksudnya tutup bibir, yang bersahaja tadi yang saya sebut tu. Kalau furjah yang kata boleh masuk sehelai kertas. Sebab tu saya tak pernah sebut pasal kertas tu, kalau tuan-puan perasan. Dan saya yakin tuan-puan pun belajar macam tu dulu kan. Boleh? So yang selebihnya nanti nak tahu lebih lanjut, join kita lah. Okay, join kita punya kelas intensif tajuk online. Sebab kat sini saya tak mampu nak huraikan semua dengan tak ada contohnya, tak ada huraian yang detail. Okay, boleh nak? So itu dia. Kita baca dulu saya baca dulu. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Selesai. Baik, kita baca sama-sama dulu. Wa innal ladzi. Sedia semua sahabat-sahabat? Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id.
بعيد. Selesai tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri kita punya live ni, jom kita baca balik daripada atas. Boleh ke? Jangan keluar lagi, tunggu Zat. Kita baca balik daripada atas. Okay, kali ni kita akan baca dengan kefahaman yang kita dapat sebentar tadi. Sepanjang apa yang saya sharekan kepada tuan-puan, mudah-mudahan kita ulang ni, kita dapat mempraktikkan satu gaya baca yang lebih baik berbanding sebelum-sebelum ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Jom, ready semua? Tarik nafas. Saya belajar dengan selai kertas. Silakan. Silakan. Macam mana yang tuan-puan bertalaqi dengan guru tuan-puan, ambil lah. Selagi mana ianya sahih, datang daripada Nabi Muhammad SAW, silakan. Tapi kalau tuan-puan tanya saya lebih cenderung pada itbaq. Dan ada beberapa pendapat yang lebih masyhur mengatakan bahawa dengan kaedah itbaq ini adalah lebih baik. Bukan lebih baik lah, dia bukan isu baik ke tak baik. Dia lebih sepatutnya untuk dilakukan lah. Okay, tutup je bibir mulut tu. Okay, ready semua? Kita baca 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Baik, kita baca sekali lagi. Sekali lagi nak. Sedia semua? Kali ini kita baca secara tadwir. Laju sikit Sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesailah tuan-puan untuk sharing tajuk kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi suatu perkara dan ilmu yang bermanfaat buat tuan-tuan dan puan. InsyaAllah yang berada dengan saya pada pagi ini. Saya ucapkan juga terima kasih
kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang setia bersama Easy Ngaji daripada awal sehinggalah hari ini. Terima kasih diucapkan. Jangan lupa say thanks to Allah. Okay, jangan lupa untuk mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan yang diberikan, okay, pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan, sebelum saya terlupa, pada petang ini jangan lupa untuk kita punya slot Baiki Surah Pilihan musim yang pertama, insya-Allah. Kita akan teruskan lagi untuk bacaan Al-Mulk kita petang ni tuan-puan, yang baru saja menonton live saya pada pagi ini. Petang ni kita ada lagi slot jam 3 petang. InsyaAllah jangan ketinggalan. Kepada mereka yang belum join untuk grup Telegram, boleh tekan link di atas. Kita ada sediakan satu grup, okay, untuk tuan-puan masuk dan terima segala info lah yang berkaitan dengan kita punya program, seminar, kelas dan sebagainya. Baik. Jadi di akhir ni saya mohon maaf sekali lagi andai kata ada kesilapan, kesalahan, okey, dan kata-kata saya yang membuatkan tuan-puan terasa hati, terguris hati, saya mohon maaf lah. Okey, biasa kadang-kadang kita cakap tak sedap tuan-puan, jadi saya mohon maaf untuk itu. Jadi insya-Allah moga-moga kita dihimpunkan di syurga Allah nanti. Moga-moga kita harapkan moga-moga kita dihimpunkan dalam kasih sayang Allah. Dan itu sahaja daripada saya. Jumpa petang ni. Dan esok petang pun ada slot bersama Ustaz Muslim untuk Back to Basic. Okay, apa lagi makluman penting? Tak ada apa. So nantikan kita punya program terbaru pada bulan 2 nanti, insyaAllah. Nantikan. So join Telegram. Okay, join Telegram dulu, apa-apa hal pun. Jadi saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan dan puan, saya undur diri dahulu. Jumpa petang ni ya. Petang ni jam 3 petang. Lock masa siap-siap. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa tuan-puan, kita layan dulu lagu-lagu penghujung ni, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan
dan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, bisa 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu,
hati yang berdarah kini jadi kian